Pada kuliah ini kita akan melihat berkenaan dengan formation of boundary layer dan juga beberapa rumus utama yang digunakan dalam kajian boundary layer. So ini adalah keterangan berkenaan dengan boundary layer. Inviscid flow is the flow of an inviscid fluid in which the viscosity of the fluid is equal to 0. Though there are limited examples of inviscid fluid known as superfluid. Inviscid flow has many applications in fluid dynamics. The Reynolds number of inviscid flow approach infinity as the viscosity approach 0. So ini adalah berkenaan dengan keterangan adalah inviscid flow. So jadi inviscid flow ini membawa maksud which the viscosity of the fluid is equal to 0. So maksudnya maksud viscosity equal to 0 bukanlah kita kata bendalih tersebut tidak mempunyai viscosity, kerana kelikatan adalah sesuatu yang wajib ada di dalam fluid, tetapi kita kata effect of viscosity wujud. Okey, so kenapa kawasan ini dikatakan inviscid flow? Kerana kita dapati bahawa daya lekatan di antara molekul tidak memberi sebarang kesan. Okey, oleh itu kita kata kita lihat keadaan seterusnya. Okey. Okey. Kemudian kita fokus kepada kawasan di sini. Kita dapati bahawa molekul di sini mempunyai no slip condition ataupun viscosity effect pada molekul ini akan bertindak menyebabkan ia melekat kuat pada permukaan. Begitu juga dengan molekul di sini dan seterusnya. Dan apabila molekul ini melekat kuat, kita dapati bahawa had lajunya akan sama dengan kosong. Okay. Tetapi molekul yang berada di atasnya akan mula bergerak sedikit demi sedikit dan ia akan membentuk velocity profile seperti ini. So di sini akan membentuk velocity profile juga seperti ini. Kemudian apabila velocity tersebut semakin bergerak sedikit, pada satu ketika kita dapati bahawa had laju molekul di sini akan sama dengan had laju ketika ia masuk sebelum bersentuhan dengan flat plate. Okey, pada had laju awal di sini kita kata ia adalah uniform flow dan had lajunya adalah sekata. Kenapa had lajunya sekata? Kerana tidak ada geseran. Okay, setelah ia masuk melalui plate di sini akan ada geseran, so akan ada no slip condition menyebabkan ada had laju di sini akan sama dengan kosong dan akan membentuk velocity profile. Walau bagaimanapun kita kata ada satu ketika velocity tersebut akan kembali sama seperti had laju asal ataupun had laju di sini. Okey, had laju ini sama yang asal. Okey. Oleh itu kita kata andai kata kita buat satu garisan yang menyambungkan, yang menyambungkan daripada awal plate ini, katakan daripada awal plate ini kita sambungkan dengan keadaan di mana had laju tersebut sama seperti had laju yang masuk. So jadi kita boleh buat di garisan seperti ini. Kita sambungkan lagi had laju di sini dan kita sambungkan garisan ini dan seterusnya. Oleh itu kita dapati bahawa ia akan membentuk satu lapisan ataupun kita kata boundary. So lapisan maksudnya layer. So layer ini adalah layer sempadan, maknanya boundary layer di antara kawasan yang mempunyai velocity profile di sini dengan kawasan yang mempunyai had laju yang sekata. So, ataupun setengah buku mengatakan ia seolah-olah memberi kita clear region, clear separation ataupun clear area di antara kawasan yang mempunyai viscosity effect dengan kawasan yang tidak mempunyai viscosity effect. Oleh itu kita kata ia adalah satu layer lapisan yang membezakan di antara dua keadaan. Oleh itu lapisan ini dikenali sebagai boundary layer. Okay. Boundary layer juga terbahagi kepada
tiga bahagian yang utama. Okey, so seperti yang kita belajar dalam fluid mechanics 1, sekiranya air melalui pipe, ada kawasan yang akan menjadi lamina, ada kawasan yang menjadi turbulent. Cuma kita kata secara detail kita bahagikan kepada 3, iaitu pada kawasan ataupun pada boundary layer di mana streamline dia adalah teratur, ia dikenali sebagai lamina region. Kemudian sekiranya streamline dia dalam bentuk chaotic, maknanya dalam bentuk kacau bilau ataupun kita kata unpredictable movement, kita namakan area tersebut sebagai boundary layer turbulent. Okey, dan di antara ini, maksudnya ketika ia nak menjadi turbulent, maksudnya mungkin baru 10% turbulent, 20%, 30%, so kita panggil kawasan ini sebagai transition region. Okay. So kemudian bagaimana kita ingin tahu kawasan tersebut lamina atau kawasan tersebut turbulent? Kita menggunakan Reynolds number. So kita akan menggunakan Reynolds number di sini. So kalau Reynolds number kita kata, okay, kita akan menggunakan idea, rumusnya adalah rho VL over mu. So rumus ialah rho VL over mu. Okay, di mana nilai L di sini, okay, nilai L di sini adalah nilai panjang paksi X di sini. Okay, so jadi kita masukkan nilai, rho adalah ketumpatan, V adalah had laju angin di sini, dan L adalah panjang plate, dan mu adalah dynamic viscosity untuk angin, sekiranya fluid tersebut angin. Dan sekiranya kita dapat transition ni kita anggap sama dengan 5 darab 10 kuasa 5. So maksudnya sekiranya ia kurang daripada 5 darab 10 kuasa 5, kita namakan ia adalah fully lamina. Sekiranya nombor Reynolds number adalah lebih besar daripada 5 darab 10 kuasa 5, kita anggaplah aliran tersebut adalah turbulent. Okay. Yang ini adalah titik tengah. So maksudnya bagi advanced fluid mechanics, kita akan anggap transition region ini akan ada range. Maksudnya contohnya daripada 1 darab 10 kuasa 5 hingga 1 darab 10 kuasa 6 contohnya. Okey, tapi untuk fluid mechanics 2 memadai kita ambil titik tengah garisan tersebut dengan beranggapan bahawa kurang daripada 5 darab 10 kuasa 5 ia adalah lamina region. So saya harap pelajar dapat ingat cara untuk mengira Reynolds number boundary layer dan juga limit yang diperlukan ataupun limit yang pelajar perlu tahu untuk membezakan di antara lamina dan turbulent boundary layer. Kemudian kita akan melihat 3 rumus utama ataupun 3 terms utama di dalam kajian boundary layer. Okay. Terms yang pertama ialah delta. So delta ini menunjukkan boundary layer thickness ataupun kita kata ketebalan boundary layer. Okay, so delta awak tulislah seperti ini. So awak tulis delta seperti ini. Okay. So takrifannya ialah apa? Ialah jarak tegak lurus terhadap permukaan tegar dan diukur dari permukaan badan tegar hingga ke bahagian aliran yang mempunyai had laju sama dengan 99% had laju aliran bebas U. So ataupun di dalam bahasa Inggeris ia ditulis sebagai a distance from the surface where the local velocity equal 99% of the free stream velocity U. Okay, ketika menulis U di sini, saya propose pelajar menulis huruf U dan bar seperti ini. Kerana ini akan memudahkan mengenal pasti di antara capital dan small u. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah, okay, seperti yang kita ketahui, kalau andai kata kita ada satu flat plate seperti ini, okay, kita dapati bahawa di sini akan berlaku velocity profile.
Dan di sini juga akan berlaku velocity profile. Okey, dan kemudian kita melukis locus perkara ini dan kita boleh melukis seperti ini. So anggaplah ini adalah boundary layer yang terhasil. Dan delta ni apa? Delta ini sebenarnya adalah thickness boundary layer di sini. Okey, thickness ini. So ini adalah delta. Dan kita cuba belajar berkenaan dengan takrifannya. Dia adalah, kita kata, jarak tegak lurus terhadap permukaan tegar dan diukur dari permukaan tegar. Maksudnya nilai delta di sini sebenarnya adalah nilai dalam paksi Y. So ini adalah paksi Y. So ia diukur dari permukaan solid di sini sehinggalah di sini. Okey, tetapi di sini nilai dia nilai yang berapa? So di sini ialah ketika U sama dengan 0.99 capital U. Okay, so apa U? Small u. Small u ialah apa sahaja velocity yang ada di dalam distribution ini. So di sini yang ini adalah small u. So had laju di atasnya di sini kita kata akan sama dengan capital U. Okay, so maknanya jarak boundary layer thickness tu diukur daripada permukaan solid di sini sehinggalah ke molekul yang 99% had laju aliran bebas. Okay, di sini kita boleh fahamkan macam gini. So andai kata kita ada flat plate di sini, so kita ada molekul. So molekul di sini kita kata U sama dengan 0. Kemudian molekul di atasnya ada lagi U yang sama juga dengan 50%. Jadi kita tulis 0.5 U capital U. So atasnya lagi kita kata akan ada satu molekul yang akan ada U sama juga dengan 0.99 capital U, dan satu lagi molekul di sini akan ada U sama dengan 100%. Jadi 1.0 U. Okay. So molekul yang di atasnya lagi kita kata akan tetap mempunyai nilai U sama dengan 1.0 capital U ataupun 100%. Jadi kita kata boundary dia, line dia ialah di sini. Okey. So jadi kita kata thickness yang kita boleh ambil ialah jarak daripada permukaan ini. Okey, maknanya jarak daripada permukaan objek ini sehinggalah pada keadaan di mana molekul ada ataupun molekul bergerak 99% berbanding dengan free stream velocity. Dan ketebalan ini kita kata thickness, boundary layer thickness. So jadi ketebalan ini dinyatakan sebagai delta. Dan ketebalan ini yang paling penting. Ketebalan ini kita kata adalah real phenomenon. Maksudnya adalah real. Kita boleh buktikan boundary layer di dalam experimental works. Okey, so di sini saya harap pelajar faham berkenaan dengan takrifan boundary layer thickness ataupun delta. Oleh itu, secara matematiknya kita boleh menulis boundary layer thickness sebagai ini. Maksudnya delta atau boundary layer thickness sama juga dengan Y. Maksudnya value in Y axis daripada 0 sehinggalah U sama dengan 0.99 capital U. Okey, yang ini saya harap pelajar dapat ingat dan dapat faham dan adalah wajib untuk menulis U sama dengan 0.99 U. Seterusnya kita akan melihat satu lagi terms yang dinamakan displacement thickness. Ditandakan sebagai delta star. So maknanya kita tulis delta dan kita buat simbol star. So takrifannya apa? Takrifannya ialah jarak yang dianjakkan oleh bendalir diukur tegak lurus dari permukaan badan tegar
akibat terbentuknya lapisan sempadan. Ataupun the distance the surface would have to move in the y direction to reduce the flow passing by a volume equivalent to the real effect of the boundary layer. So, apa yang dimaksudkan dengan displacement thickness ni ialah, so, pertama kita kena faham boundary layer thickness, delta, adalah real. Kita boleh ukur dan kita boleh nampak di dalam experimental work. Tetapi displacement thickness adalah imaginary thickness. Maksudnya ia hanya berlaku di atas kertas. Ia tidak boleh ditunjukkan melalui experimental work. Kerana apa? Kerana ia adalah satu ketebalan yang kita anjakkan ataupun yang kita create, kita buat supaya idea yang mudah, conservation of mass dipatuhi. So, jadi ini yang dikatakan, kita kata flow passing by volume supaya equivalent to the real effect of the boundary layer. Supaya control conservation of mass ataupun kita kata continuity dipatuhi. Okay, so maksudnya idea displacement thickness ialah satu lapisan imaginary thickness yang kita buat supaya conservation of mass dipatuhi. So, jadi macam mana kita nak mengeluarkan equation? So, untuk boundary layer thickness, equation dia mudah sahaja, sama dengan y. Tetapi untuk displacement thickness, delta star, kita kata kita perlu buat jalan kerja sedikit, iaitu bagaimana saya harap pelajar dapat melukis diagram ini dengan baik. Okay, diagram ini kita kata kita ada flat plate di sini. Okay, kemudian kita beranggapan bahawa ada had laju angin yang masuk. Oleh kerana had laju ini belum lagi diganggu ataupun tidak mempunyai resisten, kita memadai untuk kita melukis dalam bentuk empat segi. Maknanya dia belum berlaku resisten lagi. Tetapi kita kata setelah ia melalui flat plate ini, kita dapati bahawa velocity distribution akan menjadi seperti ini. Kita kata di bawah sekali velocity akan berkurang. Maksudnya sama dengan kosong. Okey, di sini kita beranggapan bahawa had laju di sini adalah U sama dengan kosong. Okey, so kemudian dengan anggapan bahawa pada garisan ini kita kata had laju telah kembali sama. Okey, di sini untuk permulaan kita tidak menggunakan idea 99%. Kita akan menggunakan idea 100% supaya pengiraan kita mudah untuk kita buat equation. Nanti pada pada bab yang akan datang, saya akan tunjukkan pengiraan yang melibatkan 99%. Okay, sekarang untuk memudahkan pengiraan, kita anggap dia 100%. Oleh itu, pada molekul di sini, kita beranggapan bahawa small u sama juga dengan capital U. Okay, capital U ni apa? Capital U adalah had laju yang belum berubah ataupun had laju yang berada di atas velocity profile. Okay. So, small u ni apa? Small u adalah had laju yang berlaku di dalam velocity profile. So, ini adalah small u. Okay. Okay, so jadi kalau kita lihat di sini, kita dapati secara sekali imbas, kita dapati bahawa sebelum masuk ia mempunyai area 4 segi. Tapi apabila dia telah membentuk velocity distribution, kita dapati bahawa area dia kecil sedikit daripada 4 segi. So kerana area dia kecil sedikit ataupun kita kata ada kawasan yang kita kata tidak dikira di sini. Okay, kawasan inilah yang kita convertkan menjadi kawasan ini. Okey. Boleh? Itu sebab dinamakan ketebalan ini sebagai
displacement thickness, iaitu ketebalan yang kita anjakkan daripada titik asal gambar rajah ini. Okay, so itu yang dinamakan displacement thickness. Oleh itu, saya rasa pelajar dapat faham berkenaan dengan konsep 3 segi dan 4 segi yang saya nyatakan tadi. Oleh itu, kita perlu mengira conservation of mass yang berlaku. So, kita tahu bahawa density sama juga dengan mass over volume. Okay, V ni sepatutnya saya gariskan seperti itu. Oleh itu, kita boleh mengira mass sama dengan rho didarabkan dengan volume. Okay, saya selalu tulis mass sama juga dengan rho dan volume. So, volume rho di sini constant, maksudnya kita fokus kepada incompressible. Density tidak akan berubah. Dan volume di sini memadai untuk kita mengira volume kawasan ini. So, anggaplah kita ada satu kawasan seperti ini. So, kita mengira volume. So, macam mana kita nak mengira volume? Kita kira berapakah panjang ini, darabkan dengan lebar dan darabkan dengan tinggi objek tersebut. Jadi, kita kata panjang dia ialah apa? Panjang dia adalah capital U. Okay, tinggi dia adalah apa? So, tingginya adalah ini. So, ini adalah sama dengan delta. So, kita tulis delta. Dan lebar dia di sini kita anggap untuk memudahkan pengiraan, kita anggaplah ia sama dengan 1 meter. So, maksudnya kita masukkan nilai 1. Oleh itu, secara ringkasnya kita boleh mengira mass untuk kawasan yang inlet di sini ataupun mana-mana kawasan sebagai M sama dengan rho, U dan delta. Okay, saya harap pelajar dapat ingat idea ini. Oleh itu, kita cuba mengira conservation of mass. So, conservation of mass yang paling mudah, sama sahaja. Kita kata total kawasan yang 4 segi. Okay, mesti sama dengan kawasan yang velocity distribution ini dicampurkan dengan kawasan yang 4 segi yang baru kita tambah. Okay, di mana dalam keadaan ini, ketebalan ini masih lagi kita tidak ketahui. Okey, jadi kalau dalam equation kita buat, mass untuk bahagian A, so ini adalah bahagian A, okay, mesti sama dengan mass B yang dicampurkan dengan C. So, sama dengan mass kawasan B yang dicampurkan dengan kawasan C. So, jadi kita mengira mass kawasan A, saya telah tunjukkan dengan menggunakan idea ini. So, kita menulis rho, U dan delta. Dan mass untuk kawasan C ini sebenarnya kita boleh mengira sebagai rho, U dan delta star. So, jadi kalau kita tengok bahagian ini, kita dapati bahawa kawasannya adalah 4 segi. Jadi, kalau 4 segi, kita akan darab panjang, darab tinggi, darab lebar. So, panjang dia di sini ialah U. Okay, tingginya ialah delta star. Dan lebarnya adalah 1 unit. Jadi, kita menulis mass untuk kawasan C sebagai rho, U dan delta star. Okay, tetapi di dalam bahagian B, kita tidak boleh terus mengira menggunakan idea panjang, tinggi dan lebar. Kerana apa? Kerana ia tidak berbentuk segi 4. Tetapi dia adalah berbentuk, kita kata distribution seperti ini. So, jadi kita mulakan pengiraan dengan satu kawasan yang kecil sahaja. So, katakan kita mulakan dengan kawasan yang ini. So, maknanya kawasan U di sini, kita beranggapan bahawa U adalah bentuk 4 segi saja. Dan ketebalan ini adalah dy. So, jadi kita akan mengira dengan menggunakan rumus yang sama juga, iaitu rumus ini. So, kita ada rho, kita darabkan dengan panjang. So, panjang dia adalah U. Dan kita anggap darabkan dengan tinggi. So, tinggi dia adalah dy. Dan kita anggap lebar dia ialah 1 meter. So, kita darabkan dengan 1. Okay. Kemudian kita kata, nilai ini kita kata bukanlah satu nilai yang mewakili keseluruhan kawasan. Kerana ia masih lagi ada terms dy. So, jadi macam mana kita nak menjadikan dia satu term keseluruhan? Kita kena buat kameran ataupun kita kena mencari summation.
So itu sebab ditulis di sini mass untuk B di sini sama dengan integration of rho u dan dy, sama seperti yang apa kita bincangkan di sini. Dan untuk setiap integration kameran, kita memerlukan limit. So limit dia kita nak ambil dari mana? Limitnya kita ambillah di sini, iaitu pada kedudukan ini ia adalah kosong dan pada kedudukan ini ia sama dengan delta. So jadi limit dia di sini ditulis sebagai kosong dan juga delta. Kemudian kita cuba selesaikan oleh kerana kita fokus untuk mengeluarkan equation delta star. So kita bawa delta star ni ke sebelah kiri. Kita ada sebutan ini, kemudian kita cuba mergekan. So cara mergekan dia macam mana? Kita ubah sebutan rho u delta ini dalam bentuk kameran. So jadi yang ini saya harap pelajar boleh hafal atau pelajar tahu boleh self study. Kalau kita tahu, kalau anda kata kita ada kameran kosong delta, rho u capital dan y. So oleh kerana kalau kita nak nak kamerkan perkara ini, kerana ia tidak ada nilai y, dia akan menjadi rho u y, dan kita masukkan limit dia kosong hingga delta, so kita akan dapat rho u delta. So maksudnya betul lah kita boleh menulis rho u delta sama juga dengan nilai ini. So jadi setelah kita menulis nilai rho u delta ni, ataupun kita kembalikan ia kepada bentuk ini, okay, so kita boleh factorizekan sebutan tersebut menjadi ini. Dan kemudian kita bahagikan nilai ini dengan nilai rho dan u. So maknanya kita bahagikan dengan rho dan u di sini. So finally kita kata kita boleh mendapat sebutan ini. Kita boleh mendapat sebutan kameran kosong hingga delta 1 tolak u over u dy. So cuma untuk equation ini pastikan para pelajar faham kita ada small u dan kita ada capital U. So di sini kalau untuk penulisan tangan, saya prefer pelajar tulis delta star sama juga dengan kameran kosong hingga delta 1 tolak U over capital U seperti ini. Okay, kerana sekiranya pelajar tidak boleh membezakan antara capital U dan U, ada kemungkinan pelajar terpaksa pelajar tercancel antara satu sama lain, menyebabkan pelajar tidak boleh menyelesaikan masalah ini. So ini yang dikatakan rumus untuk displacement thickness. So kita ada delta star sebagai displacement thickness. Delta di sini adalah boundary layer thickness. Small u di sini adalah local velocity. So local velocity maksudnya apa? Adalah velocity yang ada di dalam velocity distribution, dan capital U di sini ialah free stream velocity. Kita teruskan kuliah kita dengan satu lagi equation yang dinamakan sebagai momentum thickness. Simbolnya adalah theta. Takrifannya ialah ketebalan aliran tidak likat diukur tegak lurus terhadap permukaan badan tegar yang mempunyai flux momentum sama dengan momentum yang hilang akibat adanya lapisan sempadan. Ataupun the distance by which a surface would have to be moved parallel to itself toward the reference plane in an inviscid fluid stream of velocity u to give the same total momentum as exists between the surface and the reference plane in a real fluid. So jadi diringkaskan cerita, momentum thickness sekali lagi bukanlah thickness real. Ia adalah imaginary thickness. So kenapa kita kena tambah lagi satu thickness? Kerana kita kata untuk memastikan conservation of momentum dipatuhi. Itu yang sebenarnya tujuan asal mewujudkan momentum thickness. Okay, delta star kita untuk memastikan conservation of mass, dan momentum thickness untuk kita kata satu ketebalan imaginary yang kita tambah untuk memastikan conservation of momentum dipatuhi.
Okay, jadi seterusnya apa yang perlu kita buat ialah kita kena membuat equation berkenaan dengan theta. Sekali lagi kita akan menggunakan gambar rajah yang sama, cuma kali ini kita kata kita akan tambah satu imaginary layer lagi di atasnya. So jadi di sini kita kata had laju adalah u dan ketebalan ini adalah theta. So maksudnya saya harap pelajar dapat alert, kita daripada gambar rajah yang lama tu kita ada velocity distribution yang ini. Okay, so kemudian kita ada delta star displacement thickness, kemudian kita akan campur dengan theta ataupun momentum thickness. Jadi idea dia mudah. Kita untuk mengira conservation of momentum, jadi oleh itu kita kata momentum yang berlaku pada inlet di sini mestilah sama dengan keseluruhan momentum. So maknanya ini adalah momentum pada inlet, mestilah sama dengan keseluruhan momentum yang berlaku di sini. So maknanya total ini mesti reflect, kita kata total momentum yang berlaku pada inlet. Okay, jadi apa yang kita buat, kita kata first kita tulislah dulu rumus untuk momentum. So momentum sama dengan M darab V. Jadi kita kata MV pada inlet sama dengan MV pada outlet. So kemudian kita cuba menulis dahulu. Kita kata untuk inlet agak mudah. Kita ada mass rho u delta sama dengan pengiraan dahulu dan velocity-nya adalah u. So kita tulis velocity-nya u. So di dalam gambar rajah ini, dua keadaan ini kita kata agak mudah kerana bentuknya adalah empat segi. So jadi kita tulis untuk kawasan delta star dia akan jadi rho u delta star, had lajunya adalah u, dan untuk kawasan momentum thickness dia akan menjadi rho u theta dan had laju adalah u. Okey, sekali lagi kita kata kawasan ini kita kata kita perlu berhati-hati kerana ia tidak berbentuk empat segi. Dia berbentuk distribution seperti itu. Oleh itu pengiraan perlulah dibuat dengan menggunakan idea kameran. So jadi kalau kita buat kameran di sini, kita boleh menulis rumus kameran untuk mass seperti ini, seperti yang kita belajar di dalam di dalam bab yang sebelum ini, dan velocity yang kita ambil adalah velocity u. So velocity u ni velocity apa? Kalau kita lihat di sini, velocity u adalah local velocity yang wujud di dalam boundary layer. So ini adalah carta ataupun table bagi memudahkan pengiraan kita. Kemudian apa yang kita buat, kita campurkan ataupun kita balancekan momentum pada inlet dan momentum pada outlet. So momentum pada inlet kita menulis sebagai mass darab velocity. So kita menulis rho u delta darab u, dan mass pada outlet kita menulis sebagai, so yang kita menulis yang empat segi dululah. So jadi kita ada rho u delta star darab u dan rho u theta darab u. Kemudian kita ada kameran rho u dy didarabkan dengan u. Okay, jadi kita ada di sini kita ada 2 u, so kita ada u kuasa 2 dan kita boleh ringkaskan menjadi sebutan ini. Okay. So kemudian di sini kita kata kita menghadapi masalah kerana kita ada dua unknown parameter. Pertama adalah delta star dan kedua adalah theta. Oleh itu kita kena do something supaya kita hanya ada satu sebutan sahaja. Jadi apa yang kita buat ialah kita gantikan delta star ini dengan rumus yang telah kita dapat pada pengiraan sebelumnya. So jadi kalau kita masukkan pengiraan rumus delta star, kita boleh menulis seperti ini. So kemudian kita akan cuba rearrange apa yang boleh. Pertama sekali kita kata kita boleh menulis dalam bentuk ini. Okay, so kemudian kita kata kita boleh maknanya bermula di sini kita kembangkan dulu sebutan ini.
Okay, so akhirnya kita akan ada integration u over u dy. So maksudnya kemudian u over u ini kita boleh darabkan dengan rho u di sini. Okay, maknanya kita kembangkan, darabkan satu dan kita kembang darabkan ini. And then kita boleh susun semula, kita boleh dapat nilai seperti ini. So and then kita kata kita bawa rho u kuasa 2 theta ini ke sebelah kiri kerana kita ingin mengira apakah nilai ataupun apakah equation untuk theta. So kita akhir sekali kita kata kita boleh cancel nilai ini dan cancel nilai ini dan kita boleh menulis rho u kuasa 2 theta seperti ini. Okay, seterusnya kita boleh bahagikan dengan rho u kuasa 2 datang daripada sebelah kiri di sini dan kita boleh ringkaskan menjadi ini. So jadi equation dia lebih kurang sama. Oleh itu secara rasmi officialnya pelajar perlu ingat bahawa rumus untuk momentum theta, momentum thickness ialah kameran kosong hingga delta u over u dalam kurungan 1 tolak u over u dy. So yang ini saya harap pelajar dapat ingat rumus untuk menentukan momentum thickness.